single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Assalamualaikum. Saya di sini ingin menerangkan tentang pengenalan ataupun sejarah penubuhan Jabatan Sukarelawan Malaysia atau dikenali sebagai YALA. Home Guard atau pengawal kampung ditubuhkan bertujuan untuk menjaga keselamatan setempat apabila darurat yang diisytiharkan pada tahun 1948. Ahli-ahlinya terdiri daripada sukarelawan masyarakat setempat. Pasukan pengawal kampung dibubarkan setelah darurat diisytiharkan tamat pada 31 Julai 1960. Pada 13 Mei 1969 telah berlaku pergaduhan antara kaum. Insiden ini telah menyedarkan pemimpin-pemimpin negara pada ketika itu tentang pentingnya diwujudkan satu pasukan pengawal sukarela yang tetap. Cadangan ini telah dicadangkan oleh Allahyarham Tun Dr. Ismail Abdul Rahman yang ketika itu Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Pada 11 Januari 1972, kerajaan telah mengambil keputusan untuk menubuhkan rela di bawah Seksyen 2 Akta iaitu Kuasa-Kuasa Perlu Darurat 1964. Peranan seorang rela ialah sebagai duta kecil kerajaan dalam penyebaran dan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan dan melaksanakan jaringan keselamatan bersama pasukan keselamatan dan agensi-agensi penguatkuasaan. Text me every time that you pick up the phone and I had control. Memberi bantuan kepada pihak berkuasa yang berkaitan dalam mengawal dan mengubah haluan kenderaan bermotor. Contohnya ketika perintah kawalan pergerakan, kenduri kahwin, majlis-majlis tertutup dan lain-lain. Rela juga menjaga keselamatan jalan raya serta membantu PDRM dalam operasi trafik seperti lumba haram dan menangkap penunggang motosikal tanpa lesen. Dengan ini, kes-kes seperti ini dapat dikurangkan sekaligus meringankan beban polis trafik. Masanya untuk rakyat Malaysia melihat jasa rela sebagai salah satu badan beruniform yang menjalankan amanah dengan cemerlang dan memastikan keamanan negara berterusan untuk masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan atau membincangkan tentang kuasa rela. Rela ni dikuatkuasakan atau akta ni dikuatkuasakan bermula pada 22 Jun 2012 dan antara kuasa-kuasa atau bidang kerja rela adalah membantu pihak keselamatan atau memberi bantuan ketika diperlukan oleh pihak keselamatan yang didaftarkan di bawah undang-undang. Seterusnya adalah membantu pihak berkuasa yang berkaitan dalam mengawal serta mengubah haluan kenderaan bermotor. Selain itu, pihak rela juga boleh melakukan sebarang aktiviti khidmat masyarakat di kawasan setempat. Yang seterusnya, antara tugas rela ni adalah membantu dalam melindungi harta bangunan, pepasangan atau harta lain yang dipunyai oleh kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri atau apa-apa harta persendirian yang diminta oleh empunya kepada harta terbabit. Dan yang terakhir sekali adalah menjalankan apa-apa perintah
atau arahan yang dikeluarkan oleh ketua pengarah yang selaras dengan peruntukan akta. Syarat untuk menjadi anggota sukarelawan rela. Yang pertama, mestilah warga negara Malaysia. Yang kedua, berumur 18 tahun dan ke atas, mempunyai sihat tubuh badan. Bukan mana-mana anggota Angkatan Tentera dan bukan seorang daripada mana-mana pasukan atau skim sukarelawan yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis. Jadi sekarang ni saya nak terangkan tentang cara-cara untuk menjadi salah seorang daripada anggota rela. Cara yang paling mudah adalah dengan membuat permohonan atas talian di laman web myrela.moha.gov.my. Tetapi ada beberapa syarat yang dikenakan untuk menjadi salah seorang daripada anggota rela. Pertama adalah warga negara Malaysia. Yang kedua adalah berumur 18 tahun ke atas, dan yang ketiga sihat tubuh badan. Terdapat beberapa masyarakat yang tidak boleh menjadi sebahagian daripada anggota rela. Antaranya termasuklah polis, dan juga orang-orang yang mempunyai masalah penglihatan seperti terutamanya buta, dan juga orang-orang yang mempunyai sakit otak. Bagi mereka yang ingin membuat permohonan untuk menjadi sebahagian daripada anggota rela, tiada bayaran yang akan dikenakan dan proses permohonan adalah percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberitahu sedikit tentang aktiviti atau kursus yang dilakukan oleh anggota rela. So yang pertama adalah paling asas adalah kursus pengenalan. Kursus pengenalan ini akan dijalankan selama 2 hari. Kursus ini kebiasaannya akan dilakukan pada satu tempat. So tujuan kursus ini diadakan adalah untuk mendedahkan kepada anggota rela tentang tugas-tugas dan tanggungjawab untuk menjalankan kursus-kursus yang akan datang. Kursus pengenalan ini merupakan kursus pertama seseorang individu setelah bergelar sebagai anggota rela. Semasa berkursus, anggota rela akan diberikan allowance sama seperti allowance bertugas, maksimum 8 jam sehari. Makan dan minum juga disediakan secara percuma tanpa potongan allowance. So, selain daripada itu, mereka banyak juga menjalankan kursus, iaitu kursus ketua pelatun, kursus ketua perhubungan rela mukim, kursus pelatun bantuan khas rela, kursus pelatun kawalan pantai rela, dan kursus keluarga cemerlang. Maka terdapat banyak kursus-kursus yang dilakukan oleh anggota rela. Okey. Di samping dapat mengisi masa lapang serta memupuk nilai murni dalam diri, penyertaan seseorang individu dalam pasukan rela turut mempunyai manfaatnya tersendiri. Uniform akan diberikan secara percuma kepada ahli rela. Yang kedua, cas rawatan, kemudahan wad, serta perlindungan insurans akan diberikan secara percuma kepada ahli yang terlibat dalam kemalangan ketika bertugas. Seterusnya, latihan-latihan akan diberikan secara percuma di pusat-pusat latihan yang tertentu. Pelbagai manfaat yang mereka dapat daripada latihan tersebut, antaranya mereka dapat mempelajari seni mempertahankan diri, asas pertolongan cemas, asas menyelamat serta asas kebombaan.
Bahkan mereka juga dapat mempelajari berkenaan dengan cara menyelamat mangsa di dalam air. Antara cabaran sebagai seorang anggota rela ialah pertama, tidak mempunyai gaji tetap, tetapi mereka akan mendapat allowance berdasarkan hari-hari mereka bertugas. Hanyalah mendapat sebanyak RM8 sejam. Kadar allowance ini sebenarnya telah dinaikkan, yang asalnya hanyalah dulu RM6 sejam kepada RM8 sejam. Manakala pegawai rela pula akan yang dulunya hanyalah dapat RM7.80 sejam, telah dinaikkan kepada RM9.80 sejam. Kadar allowance ini telah dinaikkan selepas 7 tahun dikaji, yang mana mengambil kira kos sara hidup yang akan meningkat setiap hari. Contohnya, seorang anggota rela itu tidak bertugas seharian itu, bermakna seharian itulah seorang anggota rela itu tidak mendapat allowance ataupun tidak, dalam arti kata lain, tiada pendapatan lah untuk seharian itu. Berbanding dengan yang mereka yang gaji tetap, mereka diberi cuti yang mana gaji mereka tetap jalan walaupun mereka cuti. Cabaran yang kedua pula ialah pembahagian masa. Ada sesetengah anggota rela melakukan kerjaya ini hanyalah sebagai kerjaya sampingan, yang mana untuk menampung kos sara hidup seharian mereka. Jadi mereka terpaksa melakukan dua tugasan ini, dan mana menjadikan kerjaya rela sebagai kerjaya sampingan mereka untuk menampung kos sara hidup seharian mereka. Barisan hadapan atau frontliners merupakan tunjang utama dalam mengawal penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia. Antara frontliners yang terlibat ialah KKM, PDRM, ATM, APM dan juga pasukan rela. Di sini ingin saya tekankan mengenai pasukan rela. Seperti yang kita tahu, anggota pasukan rela terdiri berbagai latar belakang. Namun begitu, mereka sanggup turun padang, berkorban meninggalkan keluarga dan berdepan dengan risiko wabak ini demi sama-sama menyumbang bakti kepada masyarakat lain dan negara. Walaupun pergerakan pasukan rela dalam mengawal penularan wabak ini jarang dipertontonkan di media massa, akan tetapi jasa mereka dan bakti mereka dalam mengawal penularan wabak ini perlulah kita hargai dan sanjungi seperti frontliners lain-lain. Kesimpulannya, jasa dan pengorbanan anggota rela sukar dibalas walaupun dengan seguna intan. Dengan adanya rela, banyak perkara yang boleh dicapai oleh masyarakat. Banyak cara yang boleh diambil untuk membalas jasa rela. Tak yang penting, kita hendaklah berusaha menjadi seorang masyarakat yang bekerjasama dan mengenal budi. Janganlah kita menjadi seperti kacang lupakan kulit. Semoga setiap di antara kita sedar dan mula menghargai jasa anggota rela di sekeliling kita dengan penuh hikmat dan hikmat.